Rakan tugas di daerah Blaid, Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum, apa kabar pagi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat ya. Bagaimana pula dengan Sarina dan juga Hani? Syukur, Alhamdulillah. Ceria, gembira apabila bersua bersama dengan Madini. Dengan baju biru terang menyala di hari Jumaat ini. Baik Madini, perkataan yang unik di negara Brunei Darussalam, perkataan Brunei yang unik yang mungkin boleh dikongsikan sebagai inspirasi dan juga sebagai ilmu juga untuk Ketani ketahui di hari Jumaat ini. Ya, untuk dikongsikannya salah satu perkataan yang cukup unik juga iaitu Guinness ataupun ejaannya iaitu GINIS. Maksud Guinness ini iaitu elok, bisai ataupun baik. Jadi kalau digunakan secara contoh ayat ketika Guinness orang aneh ataupun yang datang itu Guinness orangnya. Itulah maksud Guinness. Iaitu baik, elok ataupun bisanya orang kita ni. Sebenarnya itu perkataan yang saya ingin ajukan kepada Madini ya, melihat mengenakan baju berwarna biru. Guinness usulnya. Guinness usulnya. Jadi Sarina sendiri menggunakan perkataan Guinness ini? Agak jarang. Saya sendiri pun baru kenal perkataan itu semasa perkataan itu ditujukan kepada kanak-kanak. Selalunya kalau saya faham betulkan saya perkataan Guinness ini selalunya diutarakan ataupun dilisankan, dituturkan kepada kanak-kanak ataupun orang muda. Ya, bagi kanak-kanak yang selalu saya dengar adalah bunal. Bunal itu lebih kepada mungkin struktur fizikalnya. Tetapi kalau gini satu dilihat secara keseluruhan, ya ada pintar, itu tu bisa, molek, elok seperti yang dinyatakan oleh Madini sebentar tadi ya. Cukup unik ya. Betul. Ya, cukup unik Guinness. Baik, kita mengharapkan juga bahan yang akan dibawakan dari daerah Blaid ini menyentuh hati kita, dapat memberikan pengetahuan dan inspirasi juga. Selain juga maklumat-maklumat tambahan lainnya, mungkin ada kegiatan yang akan mengambil tempat di hujung minggu ini di daerah Blaid. Bagaimana Madini? Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Jumaat ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan acara Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blaid ya. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini dan sebagai berkongsi bersama keadaan cuaca di daerah Blaid pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya mengongsikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blaid iaitu mengenai dengan Kelab Penaga Seria dengan kerjasama Pantai Jerudong Specialist Center akan mengadakan forum Movember yang mana ianya akan diadakan pada hari Ahad 27 November 2023 bermula pada jam 1.30 petang sehingga jam 4.30 petang. Dan forum ini akan bertempat di Dewan Utama Kelab Penaga Seria. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Tidak boleh disangkalkan bahawa kebanyakan orang mau menjalani kehidupan fasa di usia emas mereka dalam suasana selesa dan tenang selain mengukuhkan aspek kerohanian selepas menghabiskan sebahagian besar kehidupan semasa muda menyediakan keperluan diri dan keluarga. Kehidupan persekitaran yang dipenuhi dengan suasana ibadat menjadikan jiwa mereka semakin tenteram dan selesa di dalam masyarakat dan persekitaran bersama rakan-rakan yang seusia. Kita melihat warga emas ini biasanya dipanggil warga emas 60 tahun ke atas lah, warga emas. Sebenarnya belajar ilmu agama ini
adalah satu kewajipan kepada kita, iaitu tidak mengikut umur sebenarnya. Apalagi kalau umur yang seperti demikian itu dipanggil warga emas, mereka kena wajib juga belajar. Sebab dalam Islam ada 3 ilmu yang perlu kita tuntut sebenarnya. Dipanggil ilmu fardu ain, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, ataupun dipanggil ilmu akhlak. Ketiga-tiga ilmu ini wajib fardu ain pada setiap orang Islam sebenarnya untuk pelajarinya, apalagi warga emas, walaupun mereka dalam lingkungan umur 60 ke atas ini, selagi kita masih diberikan akal fikiran, kesihatan yang baik, kita ni perlu mempelajari ilmu agama. So itu tazkirah yang diadakan setiap hari Rabu di kalangan warga emas ini adalah sangat bermanfaat sebenarnya, dan tak boleh diabaikan begitu saja. Warga emas merupakan satu kategori masyarakat yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas. Golongan ini mempunyai ciri-ciri dan keistimewaan tersendiri. Bagi mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan, golongan ini perlu mengurus diri dan diurus dengan sebaik mungkin. Islam sebagai agama yang syumul telah memberi pelbagai panduan kepada warga emas untuk menguruskan diri agar mereka memperoleh kebaikan. Sebagai warga emas ini sebenarnya mereka perlulah aktif dalam melakukan kerja-kerja yang berkebajikan, yang memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka hendaklah jangan mereka tu hanya duduk saja, mereka kena menghidupkan satu kemampuan mereka, dan juga minda mereka juga perlu diberikan suatu didikan ataupun pengetahuan. Sebab itu pentingnya tazkirah seperti ini banyak memberikan manfaat pada mereka. Lebih-lebih lagi ia berhubung dengan ilmu fardu ain. Jadi kewajipan kita sebagai orang Islam itu bukan lagi menjadikan fardu kifayah, tapi menjadikan fardu ain. Kewajipan setiap individu dengan tidak mengira umur, dan apalagi warga emas yang mereka dapat menghadirkan diri dalam tazkirah seperti ini, program tazkirah setiap Rabu ini, itu adalah sangat baik dan bermanfaat sekali pada mereka. Kita amat bersyukur kerana di Brunei Darussalam ini, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memberikan perhatian, pemedulian dan menghargai warga emas di negara kita agar kebajikan mereka menjadikan mereka warga yang sihat, bergiat aktif serta dapat meneruskan sumbangan kepada pembangunan agama, bangsa dan negara. Atas sumbangan dan bakti mereka itu, maka lahirlah generasi berwawasan masa kini yang menjadi penerus kepada pembangunan masyarakat, bangsa, agama dan negara.